KPM. I'm indeed proud that on this, the great... Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Wah, begitu bersemangat sekali Hanif pada hari ini. Betul, cikgu. Saya begitu kagum melihat Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, melaungkan merdeka tu, cikgu. Ya, betul Hanif. Kerana beliaulah negara kita merdeka sehingga hari ini. Jom Hanif, kita telusuri lagi apakah kepimpinan yang diterajui oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Boleh, cikgu. Jom. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean, dan hari ini saya begitu bersemangat kerana dari tadi kita sudah menonton Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, melaungkan merdeka. Dengan semangat berkobar-kobar, saya juga ingin mulakan hari kita hari ini dengan semangat yang begitu berkobar-kobar. Dan tadi kan kita juga sudah saksikan siapakah guru kita, dan dari awal tadi cikgu kita juga sudah mengajak saya untuk belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu, dan bersama saya ialah guru penyampai iaitu Cikgu Aziatun Syahidah Aziz, guru kanan bahasa dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru, Johor. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam Hanif. Cikgu, Hanif apa khabar? Alhamdulillah cikgu. Cikgu boleh perkenalkan diri sedikit kepada murid-murid kita di rumah? Ya, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama saya pada hari ini, Cikgu Aziatun Syahidah binti Aziz, guru kanan mata pelajaran bahasa dan guru cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Taman Pelangi Indah, Johor Bahru. Baik cikgu, terima kasih. Dan tadi cikgu sama-sama kita menonton video mengenai Tunku Abdul Rahman tadi, seorang pejuang kemerdekaan negara kita. Dan sebenarnya cikgu, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19 sekarang di Malaysia. Dan bagaimana kita sama-sama menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang ingin menentang COVID-19, sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial, menggunakan aplikasi MySejahtera. Betul cikgu ya? Betul. Pastikan itu ada dalam telefon anda. Itu sangat penting. Dan cikgu, dengan itu saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Okey, terima kasih Hanif. Untuk rancangan ini kita akan kekalkan penjarakan sosial kita dan memakai pelitup muka cikgu ya. Betul. Baik, cikgu, bukan kita berdua sahaja sebenarnya di sini hari ini ya. Kita juga ada 6 lagi murid dalam talian bersama-sama kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini. Di rumah, kawan-kawan saya di rumah cuba lambai sikit. Ya, begitu bersemangat tu saya tengok dengan senyuman masing-masing. Sila perkenalkan diri anda, nanti masa abang akan sebut nama anda satu persatu ya. Mereka semua dari SMK Taman Pelangi Indah. Kita mulakan dengan Yim Sin Ying. Hai semua, saya Yim Sin Ying dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam muhibah. Hai Sin Ying. Dan seterusnya kita ada Christopher Wong. Hai semua, nama saya Christopher Wong Zhijie dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam perkenalan dan salam keluarga Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Saya suka itu. Dan seterusnya kita ada Nur Fazlini.
Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Fazlini binti Hanafi dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam bahasa semua. Salam bahasa. Seterusnya Ryan Wong. Salam sejahtera, nama saya Ryan Wong dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam perpaduan semua. Salam perpaduan Ryan. Kita juga ada Jaden. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Nama saya Jaden Kim Ming Jun dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam berkenalan. Salam berkenalan Jaden. Dan yang terakhir kita ada Rohan Raj. Hai semua dan selamat berkenalan. Saya Rohan Raj Kesavan dari SMK Taman Pelangi Indah. Salam Pasir Gudang, Teguh Bitara. Oh, saya sukalah cikgu dengan anak murid cikgu ni semua berbeza-beza salam dia di akhir itu. Mereka semua dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru Johor, sama sekolah dengan cikgu. Ya, betul. Dan cikgu, ceritakan kepada kita sikit apakah topik yang kita nak belajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan apakah kena mengena dengan video yang kita tonton di awal tadi? Ya, baik Hanif, terima kasih. Baiklah, saudara di rumah dan juga di murid cikgu di Google Meet. Pada hari ini kita akan membicarakan tajuk berkaitan dengan pemimpin berkesan pencetus kejayaan. Jadi, seperti kita tahu Hanif, pemimpin ini ialah individu yang sangat penting dalam menerajui sesuatu organisasi dalam negara dan juga dalam institusi kekeluargaan. Jadi, ibarat peribahasa patah kemudi perahu hanyut Hanif. Kerana kalau tiada pemimpin, rakyatnya akan jadi kucar kacir. Baik, itulah tadi kepimpinan sangat penting dan juga memainkan peranan yang sangat berkesan atau tidak jatuh atau bangunnya sesebuah negara itu ataupun sesebuah institusi ataupun organisasi. Itu Hanif. Ya. Saya setuju betul cikgu. Seperti yang cikgu katakan, pemimpin yang berwibawa boleh melekatkan dan merapatkan kita semua cikgu dan mengelak daripada berlakunya kucar kacir cikgu. Ya, benar Hanif. Seperti yang ada yang murid dalam talian kita mengatakan tadi, salam perpaduan, dan itu sangat penting terutama sekali untuk negara kita yang berbilang bahasa, berbilang agama, berbilang bangsa dan kaum kepercayaan. Ya, so itu sangat penting untuk kita sama-sama bersama. Cikgu, kongsikan dengan kita hasil pembelajaran kita hari ini. Baiklah, pada hari ini murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, kita akan hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, memberikan alasan yang munasabah dan kukuh tentang perkara yang dibaca, didengar dan ditonton dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah, hasil pembelajaran yang kedua ialah menulis untuk meramal ciri-ciri kepimpinan yang menjadi idaman pada masa kini dan akan datang dengan memberikan justifikasi menggunakan ayat yang gramatis. Jadi untuk kemahiran menulis pada hari ini kita menggunakan standard kandungan iaitu 3.2, menulis untuk mengemukakan maklumat tentang sesuatu perkara, dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menulis untuk meramal sesuatu perkara yang dibaca, didengar dan ditonton dengan memberikan justifikasi menggunakan ayat yang gramatis. Jadi kemahiran pada hari ini murid-murid akan melaksanakan satu lagi kemahiran yang sangat penting ataupun kemahiran asas yang perlu murid-murid kuasai, iaitu kemahiran menulis. Baiklah, seterusnya boleh cikgu teruskan Hanif? Boleh cikgu. Okay. Oh, cikgu ada lagi ni, Cakna Minda. Sebenarnya cikgu, saya suka dengan topik itu. Saya rasa ini kita akan lakukan selepas kita berehat sebentar nanti. Saya pasti murid-murid di rumah juga bertanya apakah Cakna Minda yang sama-sama kita akan belajar selepas ini. Dan seperti yang cikgu katakan, banyak kemahiran menulis yang kita akan gunakan hari ini. Pastikan pen sudah sedia, kertas sudah sedia. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topiknya Pemimpin Berkesan Pencetus Kejayaan. Bersama saya ialah Cikgu Aziatun Syahidah Aziz, Guru Kanan Bahasa dari SMK Taman Pelangi Indah, Johor Bahru, Johor. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, Cikgu ada mengongsikan dengan kita mengenai hasil pembelajaran kita hari ini dan Cikgu ada beri bayangan sikit mengenai Cakna Minda. Ya. Apa yang kita nak lakukan ni, Cikgu? Ya, betul Hanif. Jadi melalui segmen kita yang pertama ini ialah berkaitan dengan Cakna Minda. Untuk meneruskannya, mari kita murid-murid di Google Meet dan juga di rumah boleh menyaksikan video rakaman ini terlebih dahulu. Baik, kita saksikan video itu. Ya, itu dia. Anda telah saksikan video mengenai Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Seperti dikatakan, seorang yang berlaku adil, seorang pemimpin yang membantu mereka yang susah ya dan sangat berjasa kepada negara kita, Cikgu. Ya. Itulah dia. Penegak kemerdekaan kita dulu dengan betul. penjajah. Betul tu Hanif. Baik. Baiklah, Cikgu boleh teruskan ya. Silakan, Hanif. Cikgu. Baiklah. Murid-murid, Cikgu pasti murid-murid telah mendengar, menonton video rakaman itu tadi. Jadi boleh berikan maklum balas kepada Cikgu bahawa Tunku Abdul Rahman ini ialah seorang tokoh yang membawa kita kepada kemerdekaan. Jadi maknanya banyak pengajaran yang boleh kita bawa, yang boleh kita guna untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada generasi muda pada hari ini. Baiklah, Cikgu minta seorang daripada wakil murid-murid Cikgu di Google Meet sebagai generasi akan datang, apakah pengajaran yang telah ditunjukkan oleh Tunku Abdul Rahman sebentar tadi. Dipersilakan. Ada yang ingin mencuba? Itu dia. Silakan Jaden. Cikgu, boleh saya mencuba? Ya, silakan Jaden. Terima kasih, Cikgu. Berdasarkan tontonan rakaman video tadi, saya mendapati bahawa banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada pimpinan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Antaranya ialah, setiap orang perlu sentiasa berbuat baik dengan orang lain dan membantu semua orang yang berada kesusahan. Ya, terima kasih Jaden. Jadi, seperti mana yang telah Jaden perjelaskan tadi bahawa Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah seorang pemimpin yang sentiasa berbuat baik dengan semua orang. Tidak kira berbuat baik dengan apa-apa saja bangsa. Apa saja bangsa. Jadi bererti kenapa kita perlu berbuat baik dengan semua orang. Dipersilakan, ada murid yang ingin memberikan maklum balas kepada kita pada hari ini. Ada yang ingin mencuba? Ya, silakan. Sining. Boleh saya mencuba? Silakan Sining. Kita perlu berbuat baik kepada semua orang kerana dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni walaupun negara kita mempunyai pelbagai kaum. Ya, terima kasih Jingying. Jadi kita perlu berbuat baik dengan semua orang kerana dengan berbuat baik kita akan mewujudkan keharmonian antara kaum.
Tambahan lagi, negara kita ni mempunyai pelbagai kaum yang berbeza. Baiklah, seterusnya cikgu ingin bertanya satu lagi soalan, iaitu kenapa Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj digelar sebagai bapa kemerdekaan? Okay, boleh? Ada sesiapa ingin mencuba? Ya, Rohan, mengapakah Tunku Abdul Rahman digelar bapa kemerdekaan? Silakan Rohan. Cikgu, saya ingin mencuba. Ya, dipersilakan Rohan. Tunku Abdul Rahman diberikan gelaran sebagai Bapa Kemerdekaan kerana beliaulah yang berjuang untuk memerdekakan negara kita daripada dijajah oleh kuasa asing tanpa peperangan. Ya, begitulah tadi penjelasan daripada Rohan mengatakan bahawa kenapa Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini digelar sebagai Bapa Kemerdekaan kerana beliaulah yang menegakkan kemerdekaan untuk negara kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya murid-murid telah menyaksikan, mendengar, menonton rakaman video tadi. Baiklah, kita pergi kepada melihat murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet boleh merujuk buku teks tingkatan 4 Bahasa Melayu pada halaman 222. Cuba Hanif tengok. Halaman 222 ya. Cikgu. Saya akan membuka di sini. Baik cikgu. Ya, ni dia. Seperti yang dilihat di skrin cikgu juga Ya. Baiklah. Cikgu saya perhatikan ada 3 pemimpin dari berbilang bangsa sini cikgu. Tunku Abdul Rahman, Tun Viti Sambatan dan juga Tun Tan Cheng Lock. Ya. Baik. Jadi cikgu perjelaskan sedikit untuk pada buku teks buku teks Bahasa Melayu halaman 222 ini, iaitu memaparkan satu lagi tajuk kecilnya, iaitu karisma pemimpin. Kalau kita lihat, karisma itu bererti, kalau merujuk daripada Kamus Dewan edisi yang keempat, karisma bererti kualiti ataupun daya tarik seorang pemimpin itu. Daya tarikan. Itu kita panggil sebagai karisma pemimpin. Seorang pemimpin mesti ada daya tarikan untuk mempengaruhi rakyatnya. Baiklah, kita pergi kepada bahan yang pertama. Baik, kita perlu membaca dahulu ya. Hanif, cikgu minta seorang murid daripada Google Meet cikgu ini untuk membaca bahan. Baik, siapa yang ingin membaca bahan tersebut? Ya. Silakan. Ryan. Christopher minta maaf. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau mengetuai delegasi perundingan untuk kemerdekaan ke London pada tahun 1955. Beliau juga digelar sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Ya, terima kasih Chris kerana Chris telah membaca dengan jelas sekali dengan intonasi dan juga hentiannya yang betul. Jadi, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini merupakan, seperti kita sudah ketahui, Perdana Menteri Malaysia yang pertama dan beliaulah yang mengetuai delegasi perundingan untuk kemerdekaan ke London. Jadi, disebabkan itu, beliaulah digelar sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Baik, kita tengok pula bahan yang kedua. Tun Viti Sambatan. Siapakah beliau? Okey, Ryan. Dipersilakan Ryan. Saya ingin mencuba. Silakan Ryan. Tun Viti Sambatan, beliau ialah Presiden Kongres India Malaya MIC. Beliau telah menyertai delegasi perundingan untuk kemerdekaan di London pada tahun 1955. Beliau juga telah menggalakkan perpaduan kaum dan kesejahteraan rakyat Malaysia melalui program yang dianjurkan ketika beliau menjadi Menteri Perpaduan dari 1971 hingga 1974. Ya, terima kasih Ryan. Tun Viti Sambatan ni ialah Presiden Kongres India Malaya pada waktu itu. Baik, beliau juga menyertai delegasi perundingan bersama-sama dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi yang menariknya, beliau ialah sering menggalakkan perpaduan kaum dan kesejahteraan rakyat Malaysia melalui program yang dianjurkan ketika beliau menjadi Menteri Perpaduan. Menteri Perpaduan cikgu, 1971 sehingga 1974. Ya, betul. Baik, kita teruskan dengan siapa pula tokoh yang ketiga? Tun Tan Cheng Lock, ya, cikgu. Tun Tan Cheng Lock. Siapa yang ingin membaca? Silakan, Fazlini. Tun Tan Cheng Lock ialah seorang Presiden Persatuan Cina Malaya, MCA. Beliau menyokong kerjasama antara kaum melalui penubuhan perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC.
Beliau juga seorang pemimpin yang disegani dan diterima oleh kaum lain di tanah Melayu. Ya, terima kasih Fazlini. Baiklah, Tun Tan Celok ialah Presiden Persatuan Cina Malaya yang menyokong kerjasama antara kaum melalui penubuhan perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC. Beliau juga ialah seorang pemimpin yang disegani dan diterima oleh semua kaum di tanah Melayu pada masa itu. Betul, Cikgu. Dan jika kita perhatikan dari ketiga-tiga karisma pemimpin yang kita perhatikan di sini, boleh disaksikan bahawa semuanya ke arah perpaduan kaum, Cikgu. Dan saya pasti dengan perpaduan kaum itu, kita boleh mempengaruhi lebih ramai rakyat Malaysia untuk bersatu padu ke arah objektif yang sama. Ya, betul Hanif. Jadi, pemimpin terdahulu dan juga sesiapa sahaja kita mestilah memimpin untuk mewujudkan perpaduan. Kenapa perlunya perpaduan? Kerana dengan adanya perpaduan, negara kita akan harmoni. Jadi ekonomi, sosial kita akan jadi stabil. Betul, Cikgu. Dan ada peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, Cikgu. Dengan peribahasa Cikgu, saya tengok situ ada roda impian. Adakah kita pergi main sedikit, Cikgu, roda impian hari ini? Baik, Hanif. Macam ni. Untuk pusingan roda impian ini, Hanif nampak di hadapan Hanif itu ada di sini, Cikgu. Roda impian. Jadi, apa yang murid perlu lakukan pada hari ini ialah kita akan memusing kepada mereka, Hanif. Kita pusing roda impian itu untuk nombor berapa yang akan mereka dapat. Baik. Dan kita akan beri tajuk kepada mereka. Dan juga murid-murid kita akan menjawab ataupun memberikan pendapat mereka berkaitan dengan tajuk yang telah kita berikan. Saya suka itu, Cikgu, memberikan mereka kemahiran berfikir dan memberi pendapat di sana. Kemahiran berfikir. Ya, betul Hanif. Baiklah, kita boleh mulakan, Hanif. Boleh, Cikgu. Kita akan milih murid dahulu, Cikgu. Pilih murid dahulu. Pilih murid dahulu. Baiklah, saya rasa Jaden bersedia. Saya akan memberikan soalan kepada anda. Okay, yang pertama kita ada Jaden. Tengok soalan nombor berapa. Saya pusing di sini. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, kita ada. Baik, Jaden sudah bersedia, Jaden? Jaden sudah bersedia? Baik. Soalan untuk Jaden. Berikan pendapat anda tentang kepimpinan yang dapat memacu kecemerlangan negara pada masa akan datang. Apa pendapat Jaden? Nanti Jaden cuma akan mendapat tajuk saja. Nanti mereka akan menulis. Nanti Jaden akan menulis. Betul. Hari ini kita banyak melakukan kemahiran menulis. Kemahiran menulis. Baik, itu soalan Jaden ya. Okay. Baik, seterusnya Cikgu. Ya, seterusnya kita panggil pula siapa yang kena. Baik, saya akan pilih Sin Ying. Sin Ying sudah bersedia untuk mendapat soalan anda. Cikgu. Ya, nombor berapa tu? Nombor 5 lagi, Cikgu. Nombor 5, kita pusing lagi sekali. Kita pusing lagi ya. Saya cuba lagi sekali. Kita ada nombor 8. Ya, nombor 8. Baik, 1, 2, 3, 4. Okey, ni Sin Ying punya. Sin Ying sudah bersedia, Sin Ying? Soalan untuk... Baik, soalan untuk Sin Ying. Bagaimanakah seorang pemimpin dapat memimpin organisasi dengan berkesannya? Bagaimanakah seorang pemimpin dapat memimpin organisasi dengan berkesannya? Ya. Itu soalan untuk Sin Ying. Baik, Sin Ying ada masa untuk menyediakan jawapan. Seterusnya, Cikgu. Ya, seterusnya kita terus saja. Kita akan pilih Christopher pula. Christopher bersedia. Kita akan tengok nombor berapa Christopher. Christopher nombor 6. Baiklah, soalan nombor 6 untuk Christopher. Baik. Pendek saja soalan ni, tapi saya rasa ni agak mencabar ya. Apakah ciri-ciri pemimpin idaman anda? Apakah ciri-ciri pemimpin idaman anda? Ciri-ciri pemimpin idaman anda? Betul, seorang yang berkarisma. Seperti kita tengok tadi ya. Baik. Seterusnya kita ada untuk Fazlini. Boleh, Cikgu? Ya, Fazlini, kita teruskan. Okey, Fazlini bersedia. Selalu dulu kita sebut wang besar kan? Ya. 8, Cikgu. Tapi 8 tadi sudah. Baiklah. Kita pusing lagi. Nak wang besar, nombor yang terbesar di sini untuk Fazlini tadi. Nombor 7, Cikgu. Nombor 7. Hampir-hampir lah tu. Ya, nombor 7. Fazlini, sila tulis soalannya. Baik. Fazlini ni pun saya rasa soalan mencabar ini. Adakah anda mempunyai pemimpin idaman? Adakah anda mempunyai pemimpin idaman? Ya, adakah Fazlini mempunyai pemimpin idaman? Baik. Fazlini ya. Seterusnya kita ada Rohan. Untuk Rohan pula, saya tengok Rohan harus bersedia
untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 2 untuk Rohan. Baik, Rohan dah sedia. Berikan pendapat Rohan tentang kepimpinan yang dapat memacu kecemerlangan belia. Cikgu ni mencabar cikgu ni. Bagaimana seorang pemimpin itu untuk memacu kecemerlangan belia? Betul cikgu. Ya. Bukan sahaja untuk rakyat sejagat tetapi spesifik khas untuk belia. Ya. Berikan pendapat anda tentang kepimpinan yang dapat memacu kecemerlangan belia. Ya. Baik, yang terakhir kita ada Ryan. Ya, Ryan. Kita akan cuba ya. Tengok nombor berapa Ryan? Nombor 5 tadi sudah. Kita akan cuba satu lagi. Kalau nombor 1. Ya, nombor 1. Nombor 1. Ha. Untuk Ryan, 1. Baik, untuk Ryan ya. Seandainya Ryan menjadi seorang pemimpin, apakah yang Ryan akan lakukan untuk negara? Seandainya Ryan ni bakal Perdana Menteri ni cikgu. Ya. Seandainya Ryan jadi seorang pemimpin, apakah yang anda lakukan untuk negara? Ya. Baik. Seandainya Ryan seorang pemimpin, apakah yang akan Ryan laksanakan untuk negara? Baiklah. Itu soalan yang besar tu cikgu. Yang besar. Baiklah. Kita tengok murid-murid telah pun menerima ya Hanif soalannya masing-masing. Jadi untuk melaksanakan PBD kita hari ini, pentaksiran bilik darjah, murid-murid perlu menuliskannya di dalam aplikasi Jamboard Canva. Tapi sebelum itu, sebelum murid-murid menulis, kita akan perlu menyatakan ramalan ini melalui aktiviti suara rakyat. Kenapa suara rakyat? Kenapa suara rakyat? Saya pasti Kenapa cikgu, suara rakyat? murid-murid di rumah pun tertanya-tanya dengan soalan yang kita beri tadi kan, mereka pun saya pasti sedang bersedia dan mereka sebagai rakyat Malaysia juga cikgu ingin bersuara. Betul. Okey, baik. Hanif, kita semua sudah ketahui bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Jadi dalam sistem demokrasi berparlimen ini ada perkara yang ke-10 iaitu perkara berkaitan dengan kebebasan asasi manusia. Antaranya ialah kebebasan bersuara dan bercakap. Jadi menerusi segmen suara rakyat ini, cikgu pada hari ini ingin memberikan pendedahan kepada murid-murid supaya apabila satu hari nanti mereka akan melaksanakan, mereka akan ingin menyuarakan pendapat, mereka boleh menggunakan dengan saluran yang betul. Ya Hanif? Baik. Saya setuju cikgu, saluran yang betul tu saluran yang saluran betul. Komunikasi yang betul dan boleh dipercayai. Ya. Baiklah. Baik, kita teruskan ya Hanif. Silakan cikgu. Okey, baik. Baiklah, murid-murid boleh membuka murid-murid di Google Meet boleh membuka aplikasi Jamboard Canva cikgu pada hari ini dengan menulis apakah ramalan yang telah murid-murid dapat dan juga menyuarakan pendapat murid-murid berkaitan dengan soalan yang Abang Hanif telah berikan tadi. Baiklah, murid-murid di rumah boleh membuka ataupun mengimbas kod QR yang tertera pada paparan skrin. Okey, kita tengok. Yang di rumah juga silakan. Silakan imbas kod QR ini supaya dapat juga bersama-sama melakukan latihan yang cikgu kita akan bagi. Okey, baik. Silakan. Sekarang silakan murid-murid boleh mula menulis menerusi aplikasi Jamboard Canva. Ya, kita nampak. Baik cikgu, sambil kita sedang perhatikan pergerakan huruf-huruf dan ejaan di sana kan, dengan segala pandangan murid-murid dalam talian kita, saya pasti murid-murid di rumah juga sedang bersedia untuk menaikkan jawapan anda. Kita akan berehat sebentar cikgu Ya. Baik, teruskan anda punya jawapan sana, teruskan penuhkan jawapan anda kerana kita akan berehat sebentar. Kejap lagi kita akan sambung bersama-sama menganalisa jawapan murid-murid dalam talian kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot menengah atas, kita sama-sama sedang belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan topiknya Pemimpin Berkesan Pencetus Kejayaan. Dan tentunya nama saya Hanif Sean dan saya ditemani oleh guru penyampai kita iaitu Cikgu Aziatun dari SMK Taman Pelangi Indah, Johor Bahru, Johor. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita ada memberikan sedikit latihan untuk murid-murid kita dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Saya pasti semuanya sedang bersama-sama menjawab soalan Cikgu Aziatun tadi. Silakan Cikgu, apa yang sedang kita perhatikan sekarang ni? Ya, apa yang kita sedang perhatikan ialah murid-murid di Google Meet sekarang ini masih menulis tajuk yang telah mereka peroleh dari tadi. Kita boleh nampak Cikgu Christopher sedang menjawab, Ryan juga sedang menjawab. Ryan sedang menyambung penulisannya. Kemudian kita ada Fazlini. Kita ada Fazlini mungkin sudah siap. Sudah siap. Rohan Rash masih lagi menulis. Ya. Baiklah. Kita teruskan ya. Cikgu nampak semua murid sudah siap. Dia punya hasil penulisan. Betul, Cikgu. Hasil kerja. Cikgu pindahkan maklumat mereka ini ke dalam slide PowerPoint. Slide PowerPoint, Cikgu. Okey, dan kita saya teruskan. Murid-murid di rumah pun tak sabar juga nak sampaikan pandangan mereka. Ya, Ini baik. pandangan Fazlini jadi, ya. Cikgu dah pindahkan maklumat yang telah Fazlini tulis tadi ke dalam Jamboard Canva kepada slide PowerPoint. Baik, kita minta Fazlini baca terlebih dahulu apakah pandangan Fazlini berkaitan dengan adakah Fazlini mempunyai pemimpin idaman. Kita dengar suara rakyat yang pertama. Sambil Fazlini bersuara itu kan berikan senyuman yang manis seperti yang kita perhatikan dalam gambar tu, Cikgu. Ya. Sambil baca kita bagi senyuman tu. Silakan Fazlini. Minta maaf, saya rasa Fazlini kena unmute mic. Boleh. Silakan. Terima kasih, Cikgu. Ya, sudah tentu saya mempunyai pemimpin idaman. Pemimpin idaman saya ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ialah seorang pemimpin yang disegani, rendah diri, mengutamakan urusan negara daripada kepentingan sendiri dan mempunyai jiwa yang kental dalam menyerajui kepimpinannya, terutama dalam penaklukan kota Konstantinopel. Ya, terima kasih Fazlini. Kalau kita lihat, Fazlini ada seorang pemimpin idamannya iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Sultan Muhammad Al-Fatih ialah seorang pemimpin yang disegani, rendah diri dan mengutamakan urusan negara daripada kepentingan diri sendiri. Baiklah, kita terus dengan suara rakyat yang kedua. Teruskan dengan siapa hari ini, Hanif? Christopher, Cikgu. Ya, Dan Christopher. soalan untuk Christopher tadi, apakah ciri-ciri pemimpin idaman anda? Kongsikan pendapat anda, Christopher. Terima kasih, Cikgu. Ciri-ciri pemimpin idaman saya ialah seseorang pemimpin mestilah mempunyai nilai keprihatinan yang tinggi terhadap rakyat dan berjiwa rakyat. Pemimpin yang begini akan sanggup susah dan senang bersama-sama rakyatnya. Ya, terima kasih Christopher. Christopher ini ialah ketua pengawas cikgu di sekolah. Christopher ketua pengawas. Jadi Christopher ini ialah seorang pemimpin. Pemimpin di sekolah seharusnya mempunyai nilai keprihatinan yang tinggi dan nanti Christopher akan berjiwa rakyat. Berjiwa rakyat. Christopher? Saya pasti Christopher pun ketika murid-murid lain bersusah, kita bersusah sama, bersenang, kita bersenang sama. Bersama-sama. Baik, Okey, kita pergi kepada suara rakyat yang ketiga. Baik. Soalannya apa? Bagaimanakah seorang pemimpin dapat memimpin organisasi dengan berkesannya? Dipersilakan, Yim Zing Ying. Terima kasih, Cikgu. Pada pandangan saya, seorang pemimpin yang memimpin organisasi dengan berkesannya ialah pemimpin itu mestilah mempunyai wawasan yang tinggi dan mempunyai hala tuju yang jelas dalam kepimpinannya. Ya, betul ke Setuju, tidak, Cikgu? Hanif? Wawasan betul, ya? yang jelas, wawasan yang luas, Cikgu. Ya, mestilah seorang pemimpin itu mempunyai ataupun memimpin organisasinya supaya dengan mempunyai wawasan yang tinggi dan hala tuju yang jelas. Setuju. Betul tak, Hanif? Saya sangat setuju, Cikgu. Tanpa hala tuju, kita tak tahu apakah langkah seterusnya. Ya, seperti layang-layang terputus
talinya. Tali. Ya, Betul, hari ini cikgu. kita berperibahasa saja ya Peribahasa. Hanif. Nanti saya kena fikir lagi cikgu ni. Ya, kita teruskan dengan suara rakyat yang keempat iaitu Rohan Raj. Dipersilakan dengan soalannya apa? Berikan pendapat anda tentang kepimpinan yang dapat memacu kecemerlangan belia. Silakan Rohan. Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, kepimpinan dapat memacu kecemerlangan belia dengan cara memberikan peluang yang luas kepada generasi muda untuk menimba ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan elemen yang sangat penting kepada para belia dalam menerokai kehidupan pada masa akan datang. Ya, jadi inilah suara generasi muda yang bakal menjadi pemimpin kita pada masa hadapan ya. Hanif, kita tengok pendapat Rohan ialah kepimpinan yang dapat memacu kecemerlangan belia adalah caranya memberikan peluang yang luas, seluas-luasnya kepada generasi muda untuk menimba ilmu pengetahuan. Kerana sekiranya kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, bagaimana kita hendak menyelesaikan sesuatu masalah negara ataupun organisasi. Dan ilmu pengetahuan, pencarian ilmu itu harus dijalankan seperti yang kita tahu, lifelong learning, lifelong cikgu. learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Saya setuju. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada suara rakyat yang kelima iaitu Ryan. Seandainya Ryan mempunyai seorang pemimpin, apakah yang patut Ryan lakukan untuk negara? Dipersilakan. Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, seandainya saya menjadi seorang pemimpin, saya akan memikul amanah ini dengan penuh tanggungjawab yang tinggi terhadap kebajikan rakyat. Saya perlu menanamkan pemikiran yang kritis dan dinamik serta kesabaran yang tinggi dalam menerajui negara agar setaraf dengan negara-negara maju di persada dunia. Ya, jadi terima kasih Ryan, untuk menjadi seorang pemimpin, kita kena apa? Kena bersabar. Dan juga mesti mempunyai pemikiran yang kritis dan juga dinamik. Mengikut peredaran zaman. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada suara rakyat yang terakhirlah ini ya, suara rakyat yang keenam iaitu Jaden. Dipersilakan Jaden dengan soalannya ialah apa Hanif? Soalan dia? Berikan pendapat anda tentang kepimpinan yang dapat memacu kecemerlangan negara pada masa akan datang. Ya. Silakan Jaden. Terima kasih cikgu. Pada pendapat saya, kepimpinan dapat memacu kecemerlangan negara dengan cara seorang pemimpin itu haruslah memupuk sikap cinta akan negara dalam kalangan rakyatnya berdasarkan nilai moral dan etika yang tinggi. Kehidupan masyarakat demokratik, liberal dan bertolak ansur merupakan asas kepada kecemerlangan sesebuah negara. Ya, terima kasih Jaden. Kalau kita lihat pendapat Jaden, bagaimanakah pemimpin itu dapat memacu kecemerlangan negara pada masa akan datang dengan pemimpin itu mempunyai sikap yang supaya dia memupuk sikap cinta akan negara dalam kalangan rakyatnya. Kerana kalau rakyatnya tidak mempunyai sikap cinta akan negara, bagaimana rakyat hendak melaksanakan apa saja aktiviti yang dijalankan di negara. Di negara kita. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada slot tintaku. Baik, slot tintaku ini ialah ciri-ciri pemimpin yang menjadi idaman anda. Apakah ciri-ciri pemimpin yang menjadi idaman anda? Kita lihat cikgu akan melaksanakannya melalui membuat ramalan melalui kaedah Tohu Chopper. Tohu Chopper? Ya, apa Tohu ni, cikgu? Chopper ialah To untuk ayat topik. Ini sebagai panduan kepada murid-murid kita untuk melontarkan pendapat mereka. Hu ialah ayat huraian, Cu ialah ayat contoh, Pe ialah ayat penegasan. Bagaimana caranya? Murid-murid, kita telah memberikan pasangan murid-murid, maknanya pasangan mereka ialah mengikut kumpulan. Ya? Mengikut kumpulan, kumpulannya. Cikgu. Ya. Baik, berapa kumpulan yang kita ada, Cikgu? 3 kumpulan ya? Kita pergi kepada 3 kumpulan. Baik. Dan kumpulan yang pertama, murid-murid dalam talian boleh mengimbas kod QR yang telah cikgu berikan tadi. Baiklah, murid-murid boleh mengimbas murid-murid di Google Meet boleh membuka pautan Padlet yang cikgu sediakan ini dan juga murid-murid di rumah boleh mengimbas kod QR yang tertera dengan kita melaksanakan kemahiran menulis lagi kemahiran pada menulis hari lagi, ini. Cikgu, Ya, kerana hari ini pentaksiran bilik darjah kita ialah kemahiran menulis. Baik, Cikgu. Baiklah. Kita ada 3 kumpulan, Cikgu.
Ya. Dan boleh saya bacakan nama-nama Boleh, Hanif. murid yang mengikut kumpulan. Ya, Kita ada 3 dipersilakan. kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan nasionalisme iaitu Jayden dan Christopher. Kumpulan kedua, kumpulan idealisme pasangan Fazlini dan Sin Ying. Kumpulan ketiga, kumpulan liberalisme pasangan Ryan dan Rohan. Ya, jadi murid-murid perlu menulis melalui aplikasi Padlet yang cikgu sediakan. Baiklah, murid-murid boleh membuka pautan ini dan boleh mula menulis apakah ciri-ciri pemimpin idaman yang menjadi idaman setiap kumpulan. Baik, cikgu. Okey. Sambil mereka menulis, cikgu, apakah Ya. yang boleh kita perhatikan ini? Ya, sekejap ya. Mereka mungkin masih masuk ke dalam Padlet cikgu ni. Baik, cikgu, dan saya rasa ini soalan yang sangat penting kerana dengan memahami ciri-ciri pemimpin idaman itu, kita boleh menjadikan ciri-ciri itu ataupun pemimpin-pemimpin tersebut sebagai teladan Ya, kepada sebagai siapa teladan. yang kita perlu menjadi nanti di masa hadapan. Ataupun nanti pada suatu hari sekiranya murid cikgu di Google Meet ini menjadi seorang pemimpin, itulah corak pemimpin yang akan mereka lakukan semasa mereka menjadi pemimpin. Setuju, Baiklah, cikgu. cikgu nampak murid-murid di Google Meet telah pun menyiapkan hasil kerja mereka melalui dan cikgu telah pindahkannya kepada slide PowerPoint. Ya. Baik, kita tengok jawapan sama-sama. Okey. Menggunakan kaedah Tohu Chope. Ya, menggunakan kaedah tahu chopper. Boleh kita panggil murid-murid kita pada hari ini daripada kumpulan liberalisme iaitu Ryan dan Rohan. Baik. Baik, boleh mulakan Ryan? Okey. Cikgu, saya akan membentangkan ayat topik serta ayat huraian. Ya, teruskan. Realitinya, ilmu lebih mulia daripada harta kerana ilmu menjaga manusia sedangkan harta dijaga oleh manusia. Oleh itu, seorang pemimpin perlu mempunyai pendidikan yang tinggi dalam menerajui kepimpinannya. Manakala ayat huraian ialah, hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan yang tinggi merupakan aset yang tepat dan mampu mematangkan pemikiran seseorang serta tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Baik, teruskan Rohan. Cikgu saya membentangkan ayat contoh dengan ayat penegasan. Ya. Ayat contohnya ialah, sebagai contohnya dalam institusi kekeluargaan, seorang bapa yang mempunyai pendidikan yang tinggi tidak akan menjatuhkan hukuman sewenang-wenang sekiranya anak mereka melakukan kesilapan, malah akan menyelidiki terlebih dahulu. Ayat penegasan pula, hal ini jelaslah bahawa pendidikan yang tinggi merupakan ciri yang utama sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi kalau kita lihat kumpulan liberalisme ialah ciri-ciri pemimpin mereka ialah seorang pemimpin mestilah mempunyai pendidikan yang tinggi. Baiklah, kita pergi kepada segmen yang terakhir iaitu segmen konsekuensi ataupun segmen rumusan. Baik, cikgu, sebelum kita masuk segmen konsekuensi ni, sebenarnya kita akan berehat sebentar. Tapi saya hanya akan ulangi sedikit apa yang Ryan dan Rohan telah bercakap tadi, iaitu ilmu menjaga kita tetapi kita menjaga harta. Ya. Kekalkan di minda anda itu kerana ilmu itu sangat penting. Jangan ke mana-mana kerana kita masih ingin mencari ilmu di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kami di Didik TV KPM. Hari ini sama-sama kita sedang belajar topik pemimpin berkesan pencetus kejayaan untuk menengah atas bahasa Melayu. Bersama saya ialah Cikgu Aziatun dari SMK Taman Pelangi Indah Johor Bahru, Johor. Cikgu, tadi sebelum berehat kita sudah perhatikan satu kumpulan membentangkan mengenai pendapat mereka mengenai ciri-ciri pemimpin idaman mereka. Kita ada lagi 2 kumpulan, Cikgu, betul tak? Ya, ada lagi 2 kumpulan, Hanif. Cikgu lupa tadi, Hanif. Ada 2 kumpulan yang tertinggal tadi. Baik. So, tadi kita berhenti dengan kumpulan mana, Hanif? Yang pertama tadi kita ada Ryan dan Rohan, dan seterusnya kita akan ada... Okey, seterusnya kita pergi ke kumpulan Jaden dan Chris. Baik. Okey, kumpulan nasionalisme. Baiklah. Kita dengar dahulu apakah pendapat kumpulan nasionalisme berkaitan dengan ciri-ciri pemimpin idaman mereka. Jom kita mulakan. Baik, dipersilakan Jaden dan Chris. Terima kasih, Cikgu. Saya akan membentangkan ayat topik dan ayat huraian. Ya. Yang pertama, ayat topik ialah, seterusnya, ciri-ciri yang perlu saya miliki adalah patuh kepada ajaran agama. Dan yang ayat huraian ialah ajaran agama merupakan akses fundamental kepada kepribadian yang lebih sempurna dan mulia. Hal ini demikian yang disampaikan oleh agama dapat dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan harian. Baik, seterusnya Jaden. Terima kasih, Cikgu. Ayat contoh ialah, sebagai tamsilannya, seseorang yang berbekalkan asas keagamaan yang kukuh dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa ajaran agama amat penting dalam menyediakan seseorang individu yang untuk menjadi pemimpin masa hadapan. Ya, terima kasih kumpulan nasionalisme. Baik. Kalau kita lihat, kumpulan nasionalisme adalah ciri-ciri pemimpin yang mereka idamkan ialah seorang pemimpin itu mestilah patuh kepada ajaran agama. Kerana ajaran agama akan dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang terakhir iaitu kumpulan idealisme. Fazlini dan Sin Ying. Silakan, Ya, Fazlini Sin Ying. Bentangkan pendapat anda. Terima kasih, Cikgu. Saya akan membentangkan ayat topik dan juga ayat huraian. Riwayat Muslim ada mengatakan, sedarlah bahawa setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap kepimpinan kamu. Ciri pemimpin yang kami idamkan ialah pemimpin yang bertanggungjawab. Manakala ayat huraian pula, hal ini dikatakan demikian kerana tanggungjawab dalam kepimpinan adalah amanah yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Ya, seterusnya. Silakan, Sin Ying. Terima kasih, Cikgu. Saya akan membentangkan ayat contoh dan ayat penegasan. Ayat contoh ialah, sebagai contoh, seorang pemerintah ialah pemimpin yang dipertanggungjawabkan oleh rakyatnya dan seorang lelaki ialah pemimpin terhadap anggota keluarganya. Manakala ayat penegasan ialah, tuntasnya seseorang pemimpin perlu mempunyai nilai bertanggungjawab dalam dirinya. Ya, terima kasih bagi Fazlini dan Ziying dari kumpulan idealisme. Kalau kita lihat, ciri-ciri pemimpin yang menjadi idaman kumpulan idealisme ialah pemimpin mempunyai tanggungjawab. Ya, kerana dengan adanya tanggungjawab yang dipikul, jadi pemerintahan, apa yang diperintahkan itu akan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Saya setuju, Cikgu. Tanggungjawab dan amanah sangat penting. Cikgu, kongsikan rumusan pembelajaran kita hari ini. Baik. Pada hari ini, boleh Cikgu beri pada anak murid Cikgu tak rumusannya boleh, sikit? Cikgu, silakan. Okey, baik. Dipersilakan murid Cikgu di Google Meet untuk membuat rumusan pada hari ini. Cikgu, sebagai rumusan pada hari ini, kami telah dapat mempelajari kemahiran menulis dengan meramal untuk membuat justifikasi melalui kaedah Tahu Chopper yang sangat menarik ini. Justeru, kami turut berjaya melaksanakan pentaksiran bilik darjah bagi kemahiran menulis. Kami juga mempelajari nilai patriotisme, iaitu semangat cinta akan negara. Saya mewakili generasi muda pada hari ini akan mempertahankan Malaysia
hingga ke akhir hayat. Ya, betul. Jadi, terima kasih Chris. Jadi, cikgu buat rumusan sedikit. Silakan, ya. cikgu. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid kita telah mendengar, kita telah melihat bahawa murid-murid telah pun melaksanakan kemahiran menulis pada hari ini. Jadi, murid-murid bukan sahaja boleh melaksanakan kemahiran menulis, kita juga telah memasukkan elemen merentas kurikulum pada hari ini, iaitu berkaitan dengan patriotisme. Betul. Dan juga strategi pembelajaran kita pada hari ini ialah kajian masa depan. Betul, cikgu. Okey, Dan itu. jika mereka ingin sambung melakukan latihan, cikgu, di manakah pautan yang mereka boleh pergi untuk melakukan latihan tersebut? Ya, kita boleh juga merujuk kepada latihan yang seterusnya. Kita tengok dulu. Cikgu, belum lagi. Kita tengok kepada pengayaan. Murid-murid menulis perenggan isi karangan tentang tajuk ciri-ciri pemimpin berwawasan. Jadi mereka boleh mencari bahan itu daripada mana? Daripada sumberku. Sumberku, cikgu. Ya. Dan dengan itu boleh juga perhatikan pautan di kaca TV anda. Di situlah boleh lakukan latihan dengan selanjutnya. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita, iaitu Cikgu Aziatun Syahidah Aziz, Guru Kanan Bahasa dari SMK Taman Pelangi Indah, Johor Bahru, Johor. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kepada murid-murid dalam talian juga, mereka adalah Yim Sin Ying, Christopher, Nur Fazlini, Ryan, Jaden dan Rohan dari sekolah yang sama. Terima kasih. Dan kepada murid-murid di rumah, anda semua cemerlang dan terima kasih kerana bersama kami hari ini. Nama saya Hanif Sean dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Dan perhatikan, kita ada sedikit klip sajak mengenai tajuknya Negaraku Merdeka. Dengan itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Negaraku Merdeka karya Dr. Zabri Abdul Kadir. Terimalah. Negaraku tetap merdeka, walau dalam genggam bara, walau dalam tangis duka, walau dalam cemas bencana. Negaraku tetap merdeka, walau ada yang cuba menderhaka, walau ada yang mengkhianati negara, walau ada setokol musuh durjana. Negaraku tetap merdeka, walau bila zamannya, walau bagaimana pemimpinnya, walau di mana duduk rakyatnya. Negaraku tetap merdeka, kerana ada anak Malaysia berbangga dengan negaranya, berjuang hingga akhir nafasnya. Didik TV KPM